Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Siti Zulaikha binti Zulkifli melaporkan untuk berita TV SKP 2101. Usaha pihak kerajaan dalam mengekalkan sistem pluralisme yang telah bertahan selama 6 dekad telah dijalankan bagi membantu mengukuhkan teras ketambadunan Malaysia. Bagi membantu mengukuhkan perkara tersebut, pada 19 Januari 2023, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperkenalkan konsep Malaysia Madani yang memetakkan strategi tata kelola dan pentadbiran negara secara berkesan, menekankan kepada pemerkasaan ekonomi dan budaya yang berteraskan nilai, etika dan akhlak. Madani merupakan satu kerangka dasar yang terdiri daripada 6 tonggak utama membangunkan Malaysia Madani, iaitu M. Kemapanan, A. Kesejahteraan, B. Daya cipta, A. Hormat, N. Keyakinan dan I. Insan. Bagi mengulas tentang perkara ini dengan lebih lanjut, kita akan beralih kepada rakan sekerja saya, Fatin Nur Elmadin yang berada di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Silakan. Terima kasih saudari pemberita. Saya Fatin Amni, wartawan bagi Buletin TV SKP 2101. Jadi pada hari ini saya melaporkan diri dari PICC untuk kita bersama menemui seorang YB, iaitu YB Firdaus, dan juga seorang pegawai pendidikan dari UPM, Puan Nur Adilah, bagi menerangkan sedikit mengenai pandangan mereka dari konsep Malaysia Madani ini dalam aspek pendidikan, ekonomi, politik dan juga agama. Jadi pada hari ini saya bersama dengan YB Firdaus. YB sihat? Ya, Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Boleh tak saya tahu dengan lebih lanjut mengenai konsep Malaysia Madani dalam segi ekonomi dan juga politik? Ekonomi merupakan tunjang pada meliputi aspek pembentukan sebuah negara. Jadi tidak dapat dinafikan ekonomi memang penting untuk sebuah negara. Betul tak? Betul. Jadi peningkatan konsep Madani ni adalah pada hari ini seperti mana sedia maklum, Malaysia Madani merupakan konsep baharu kerajaan. Berbagai pendekatan telah diambil untuk dijadikan insentif dalam memampankan ekonomi negara selaras dengan konsep Malaysia Madani yang dibina oleh Perdana Menteri dalam membentuk tamadun Malaysia. Jadi antara inisiatif kerajaan untuk adalah sepertinya program Mendur Rahmah. Seperti mana yang dapat tahu, program ini dilancarkan untuk semua golongan masyarakat, iaitu tanpa memberi keistimewaan spesifik kepada mana-mana bangsa tertentu. Jadi pula pendekatan Malaysia Madani adalah satu pendekatan yang bertujuan untuk membentuk masyarakat Malaysia yang interaktif dan berbilang budaya melalui perpaduan dan kesepaduan di kalangan rakyat Malaysia. Gagasan Madani bersifat menyeluruh berdasarkan 6 tonggak. Maka kongsi ini menekankan aspek-aspek tata kelola dalam pelaksanaan terhadap dasar sedia ada, terutamanya ketika berdepan kemelut politik dan ekonomi negara. Akhir sekali, dengan adanya teras Madani ini telah memberikan galakan serta dorongan penuh kepada setiap pemimpin serta masyarakatnya dalam bekerjasama untuk menyumbang kepada pembertumbuhan serta menarikan pelabuhan asing dalam kerjasama dalam menjayakan menaikkan ekonomi Malaysia lah. Jadi seterusnya kami bersama dengan Puan Nur Adilah, iaitu pegawai pendidikan dari UPM. Puan Adilah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat, okey. Jadi bolehkah Puan Adilah menerangkan sedikit mengenai konsep Malaysia Madani dari segi aspek pendidikan dan juga agama? Boleh. Malaysia Madani berperanan membentuk sistem sosial, ekonomi dan juga politik berteraskan Islam. Seperti kita tahu, agama mendominasikan segala urusan kehidupan, termasuklah sistem pentadbiran negara itu sendiri. Dan Islam juga menekankan keadilan kepada semua. Jadi dapat dikaitkan dengan salah satu dalam Madani itu sendiri, iaitu keterangkuman, bermaksud keadilan dan juga kesaksamaan tanpa mengira bangsa, etnik dan juga agama. Yang pasti berwahyukan ilahi, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Malaysia Madani dalam bidang pendidikan adalah untuk membangun dan mewujudkan sebuah sistem yang lebih inklusif, berkualiti dan memperkukuhkan lagi identiti kebangsaan Malaysia itu sendiri. Dan untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni, pelbagai pendekatan yang telah diwujudkan, antaranya melalui pendidikan dan latihan teknikal ataupun vocational ataupun kita panggil sebagai TVET, adalah sebagai pemangkin pembangun Malaysia Madani. Dan selain dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, TVET juga dapat memberikan sumbangan dan menjayakan proses dalam pendekatan Malaysia Madani yang lebih berjaya.
Jadi terima kasih kepada YB Firdaus dan juga Puan Nur Adila kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Jadi itu sahaja laporan dari saya. Kembali kita ke Sri Pentas. Terima kasih Fatin untuk temu bual sebentar tadi. Jadinya kita akan beralih pula kepada rakan sekerja saya iaitu Nur Safira Sofia bagi mengetahui pandangannya diberikan daripada rakyat sendiri tentang isu ini. Silakan. Terima kasih pada rakan setugas. Saya Zafira dari Buletin SKP 2101 melaporkan diri dari Serdang. Pada hari ini saya akan menemubual beberapa orang masyarakat untuk memberikan pandangan mengenai impak Malaysia Madani terhadap negara. Sebentar, boleh perkenalkan diri Puan? Saya Afrika Nadia, masih studi. Puan, pada pandangan Puan, apakah impak konsep Malaysia Madani ini dalam aspek ekonomi? Pada pendapat saya, Belanjawan 2023 membantu meningkatkan pendapatan dalam negara dengan mendorong keperluan pembelian untuk golongan yang kurang bernasib baik dan golongan berpendapatan rendah. Sekaligus mendorong pelbagai sumber pendapatan seperti KWSP. Ianya telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepatkan proses pemulihan ekonomi negara selain membantu rakyat. Bersama saya, dua orang pelajar untuk memberikan pandangan mereka mengenai impak Malaysia Madani terhadap aspek politik serta pendidikan. Pada pandangan cik berdua, apakah impak konsep Malaysia Madani ini dalam aspek pendidikan serta politik? Pada pandangan saya, pendekatan Malaysia Madani untuk membangunkan tamadun bangsa Malaysia baharu dapat dicapai melalui aspek pendidikan. Konsep sejahtera yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita dengan tujuannya memberikan penekangan terhadap nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran. Konsep Madani ini banyak memberi penting kepada 8 keperluan sesuatu negara: ekonomi, kewangan, budaya, bandar perundangan, pendidikan dan dua bandar, dan juga kemasyarakatan. Malaysia Madani memainkan peranan yang penting dalam negara kita. Mari kita tembual seorang lagi untuk memberikan pandangannya. Saya dapatkan pandangan Puan mengenai impak konsep Malaysia Madani dari segi agama. Dari segi agama Malaysia Madani ini telah memberi hak kepada rakyatnya untuk menganut agama mereka sendiri. Seperti yang kita sebagai rakyat Malaysia tahu kan, yang agama Islam ni adalah agama persekutuan sebagai agama persekutuan di Malaysia. Dan kenapa Islam menjadi agama persekutuan adalah untuk memberi ruang untuk kaum-kaum lain untuk menganut agama mereka sendiri. Dan Sekian sahaja berita dari saya. Kita kembali ke Sri Pentas. Terima kasih Safira bagi temu bual tersebut. Melalui temu bual sebentar tadi dapat dilihat bahawa konsep Madani ini telah diterima baik daripada setiap masyarakat di negara ini. Sekaligus perkara ini juga telah memberikan impak yang bukan sahaja memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah dan memenuhi keperluan negara, tetapi turut menyentuh pencorakan masa hadapan serta memenuhi potensi rakyat serta negara. Sekian sahaja berita TV SKP 2101 pagi ini. Terima kasih kerana menonton kami.